Hal yang dikaitkan juga dengan COVID-19 ialah soal pengangguran. Ketua Pengarah Jabatan Perkangkaan keluarkan kenyataan hari ini tentang angka bulan Februari. Maknanya sebelum COVID-19 sudah naik sedikit angka pengangguran. Itu tidak membimbangkan. Tapi saya nak rujuk juga kenyataan dia pada 8 Mei yang lalu. Pada kenyataan 8 Mei itu disebut tentang permulaan COVID dan peningkatan bulan Mac. Pengangguran pada bulan Mac meningkat 17.1% kepada 610,500 orang. Berbanding dengan 100,000 kurang. Maknanya naik dalam satu bulan pengangguran 100,000 lebih kurang. Kalau ketimbang atau berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi peningkatan tentunya 3.5 suku pertama itu suku pertama. Tetapi kalau kita tengok bulan Mac, April, Mei, saya jangka peningkatannya jauh lebih besar. Peningkatan suku pertama ialah 5.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kita ingat pada tahun 1986 dalam keadaan krisis ekonomi, pengangguran mencecah 7.4%. Itu yang tertinggi. Ini menyebabkan beban rakyat terbanyak itu besar sekali. Sebab itu kerangka ekonomi, pemulihan juga harus dipikirkan. Saya dengar kerajaan mengatakan kita akan terancang. Kita patut adakan pasukan yang lebih berwibawa dan penyelesaian ekonomi selepas ataupun bermula sekarang untuk meringankan beban, terutama kelompok ini yang menganggur, yang mencecah ratusan ribu, dan juga orang yang dulunya dikatakan B40 dan sedang sampai M40 tertekan hidup ini, termasuk M40. Soalnya bagaimana kita nak selesaikan? Saya baca umpamanya pakar ekonomi Robert Rich menyebut di antara lain, dan ini ramai yang suarakan sebelumnya, kita nak selesaikan ekonomi, kita cari mana dulu? Nak selamatkan bank, nak selamatkan syarikat penerbangan, atau nak selamatkan petani, pertubuhan peladang, nelayan yang diwakili Nikmat dan Persatuan Nelayan, Peneroka Felda. Itu satu keputusan kebijaksanaan yang penting bagi saya dalam rangka program ekonomi. Kadang orang korporat, konglomerat dan pakar-pakar bank yang di atas ini selalunya dipikir kalau tak selamatkan syarikat penerbangan, akan dibuang ribuan pekerja. Maka oleh demikian, selamatkanlah syarikat besar-besar, gergasi. Saya nak sebut di sini, syarikat yang ada keupayaan berbilion, dia boleh hutang berbilion. Dia boleh ada keupayaan dan kita boleh bantu setakat itu, memberikan ruang untuk dia berhutang untuk menyelamatkan syarikat. Dia untung sebelum ini berbilion-bilion, sepanjang 10 tahun. Dia rugi 3 bulan, terus nak rujuk pada kerajaan untuk membantu. Ini berbeza dengan rakyat. Rakyat yang tak pernah untung 10 tahun patut diberi keutamaan. Jadi sebab itu saya rasa ini soal dasar penting kita leraikan. Jadi saya harap keadaan ini dijelaskan kepada rakyat. Kita tidak mahu ulangi kesilapan yang lalu. Bila nak selesaikan yang disebutkan bailout di Amerika Syarikat, itu umpamanya yang di bailout syarikat besar, syarikat-syarikat berkewangan besar yang menyebabkan kerugian. Dia rugi itu sebab apa? Sekarang adalah COVID. Tapi kadang-kadang pengurusan, gaji dia 7 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta satu tahun. Jadi yang nak selamatkan dia tak ada pengorbanan apapun. Berbeza dengan kesengsaraan, derita, tanggungan rakyat di peringkat bawah. Ini bagi saya soal prinsip yang tak mungkin kita kompromi.